Jomlah kita berbahasa Arab. Jom. Mari pelajari bahasa Arab. Bahasa indah, bahasa Al-Quran. Mari pelajari bahasa ini. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya nadrusuha ma'an. Hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah, hayya bil Arabiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab tahun 4. Baik murid-murid, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Teruskan bersama muallim dan lihat pada paparan yang dipaparkan di skrin murid-murid. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan fokuskan kepada objektif kita adalah al-qudratu ala qiraatil kalimat atau al-ibarat ma'a mura'atin nabri, iaitu murid-murid dapat membaca perkataan atau frasa di samping memelihara tekanan suara. Yang kedua, al-qudratu ala tahdidi wa tasnifil kalimat al-ibarat tahdidan wa tasnifan sahihan, iaitu murid-murid dapat menetapkan dan mengkategorikan perkataan atau frasa dengan betul. Kemudian, apakah kriteria kejayaan kita? Al-qudratu ala qira'ah 10 minal kalimat wa 5 minal ibarat ma'a mura'atin nabri wa yuhaddidiha wa yusannifiha baina hadha wa hadhihi, iaitu murid-murid berjaya, di akhir nanti murid-murid berjaya membaca 10 perkataan dan 5 frasa di samping memelihara tekanan suara yang betul, kemudian dapat menetapkan dan mengkategorikannya mengikut haza dan hazihi dengan betul. Bermaksud murid-murid dapat mengkategorikan perkataan ataupun al-ibarat yang dipelajari mengikut kategori haza atau hazihi. Okey. Seterusnya, apakah yang akan kita pelajari, iaitu al-kalimat. Mari kita lihat dahulu perkataan-perkataan yang telah kita pelajari sebelum ini. Baik. Yang pertama, kita ada dataran, iaitu dalam bahasa Arab fina'un, kemudian kita ada padang, iaitu dalam bahasa Arab mal'abun, kemudian kita ada kelas, dalam bahasa Arab kita sebut faslun, kemudian kita ada kawasan surau, iaitu dalam bahasa Arab musalla, kemudian kita pergi ke kawasan sekolah yang lain dewan, ataupun dalam bahasa Arab qa'atun, kemudian kita ada pejabat, iaitu dalam bahasa Arab idaratun, kemudian kita ada tandas, dalam bahasa Arab kita sebut hammamun, kemudian kita ada kantin, iaitu dalam bahasa Arab kita sebut mat'amun, kemudian kita ada perpustakaan, dalam bahasa Arab kita sebut maktabatun, dan yang terakhir dalam kategori al-kalimat kita ada taman, iaitu hadiqatun. Baik, seterusnya kita tengok kategori al-ibarat. Maksud di sini frasa yang mempunyai 2 perkataan. Seperti yang pertama, kita lihat sama-sama. Bilik guru, ghurfatul muallimin. Kemudian, bilik guru besar, kita ada dalam bahasa Arab ghurfatul mudir. Kemudian kita ada gambar makmal komputer. Dalam bahasa Arab kita sebut
ma'malul komputer. Kemudian kita ada ma'mal sains, dalam bahasa Arab kita sebut ma'malul ulum. Kemudian dan yang terakhir dalam kategori al-ibarat, iaitu kita ada kedai sekolah. Dalam bahasa Arab kita sebut dukkanul madrasati. Muallim yakin dan percaya murid-murid telah menguasai kalimah ini, al-ibarat ini pada pelajaran PDPR sebelum-sebelum ini. Untuk PDPR kita pada kali ini, kita akan cuba memahami kalimah yang kita pelajari, al-ibarat yang kita pelajari, dan kita nak tentukan, kita nak tetapkan, kita nak kategorikan kalimah itu, al-ibarat itu, yang mana satu diletakkan sama ada haza ataupun hazihi. Mari kita lihat seterusnya. Yang pertama, murid-murid perlu memahami ismul isyarah yang kita akan pelajari, iaitu lil qarib, iaitu yang dekat. Lihat saja gambar tangan yang bergerak itu adalah menunjukkan tunjuk. Jadi di sini hazihi dengan haza itu adalah kata tunjuk, menunjuk sesuatu yang dekat. Itu yang dimaksudkan sebagai lil qarib. Okey, baik. Mari kita fahami definisi haza. Haza digunakan sebagai kata tunjuk dekat bermaksud ini. Kemudian kedua, digunakan untuk perkataan selepasnya adalah isim muzakkar bermaksud kata nama yang menunjukkan lelaki. Dan yang ketiga, cara kenal. Bagaimana cara kita nak mengenali perkataan yang tidak diakhiri dengan ta marbutah. Okey, itu definisi ringkas untuk haza. Mari kita lihat definisi ringkas untuk hazihi pula. Yang pertama, digunakan sebagai kata tunjuk dekat bermaksud ini. Yang kedua, digunakan untuk perkataan selepasnya adalah isim muannas yang menunjukkan perempuan. Yang ketiga, cara kenal. Bagaimana cara kita nak mengenali hazihi ini? Perkataan yang diakhiri dengan ta marbutah. Baik, ini adalah sedikit berkenaan dengan definisi ringkas tentang hazihi. Mari kita lihat seterusnya. Contoh bagi perkataan yang kita gunakan untuk haza, contohnya adalah faslun. Okey, contoh perkataan yang kita gunakan untuk ismul isyarah haza adalah faslun. Perkataan ini tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah. Okey, lihat contoh di situ perkataan yang diberikan, kemudian lihat perkataan tersebut ada atau tidak ta marbutah di akhir perkataan yang dipaparkan. Okey, ya, tidak ada huruf ta marbutah di akhir perkataan bagi perkataan faslun. Maka kita gunakan ismul isyarah hadza. Seterusnya, bagi contoh perkataan ismul isyarah hazihi, contohnya adalah maktabatun. Maktabatun. Okey, lihat perkataan maktabatun ada atau tidak di akhir perkataan tersebut huruf ta marbutah. Okey, cuba perhatikan pada perkataan maktabatun ada atau tidak huruf ta marbutah di akhir perkataan. Ya, ada ta marbutah di akhir perkataan. Mari kita teruskan. Baiklah, mari kita buat sama-sama latihan pengukuhan ini bagi meningkatkan kefahaman kita tentang bagaimana cara kita nak kategorikan kalimah yang kita pelajari, sama ada untuk haza ataupun hazihi. Okey, mari kita lihat yang pertama. Faslun. Faslun. Perhatikan kalimah tersebut ada tak ta marbutah pada akhir perkataan. Okey, jadi kita gunakan untuk haza. Kenapa untuk haza? Sebab tiada ta marbutah. Yang kedua, mat'amun.
Perhatikan perkataan mat'amun. Ada tak ta marbutah di akhir dia? Naam, tiada. Jadi dikategorikan pada kumpulan haza. Yang ketiga, maktabatun. Cuba perhatikan pada perkataan tersebut ada tak huruf ta marbutah? Naam, ada ya murid-murid. Jadi kategorinya adalah hazihi. Seterusnya hammamun. Baik, cuba perhatikan ada atau tidak huruf ta marbutah di akhir perkataan hammamun. Naam, tiada ta marbutah. Jadi ia adalah untuk haza. Begitulah seterusnya. Cuba murid-murid perhatikan qa'atun. Okey, untuk kategori yang mana satu? Naam, hazihi. Kemudian musalla. Yang mana satu kategori untuk kalimah musalla? Naam, haza. Kemudian seterusnya mal'abun. Yang mana satu adik-adik, murid-murid sekalian? Naam, mal'abun untuk haza. Kemudian hadiqatun. Yang mana satu murid-murid? Naam, hazihi. Kemudian fina'un. Yang mana satu ya murid-murid? Naam, untuk haza. Dan yang terakhir idaratun untuk naam, hazihi. Okey, mari kita lihat seterusnya. Latihan kali ini kita nak melihat gambar dan kita nak menetapkan perkataan bagi gambar yang dipaparkan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ya adik-adik, gambar dataran. Dalam bahasa Arab kita sebut apa ya dataran? Naam, fina'un. Jadi kita baca dalam bahasa Arab haza fina'un. Gambar seterusnya, gambar pejabat. Pejabat apa ya adik-adik dalam bahasa Arab? Naam, idaratun. Jadi kita sebut hazihi idaratun. Baik, gambar seterusnya tandas. Apa ya adik-adik gambar tandas dalam bahasa Arab? Naam, hammamun. Jadi kita letakkan di sini dan kita sebut hadza hammamun. Seterusnya gambar apa ya adik-adik? Dewan. Dewan apa ya adik-adik dalam bahasa Arab? Naam, qa'atun. Jadi kita letakkan di hazihi. Hazihi qa'atun. Seterusnya padang. Padang apa ya dalam bahasa Arab? Naam, mal'abun. Jadi kita sebut hadza mal'abun. Seterusnya gambar taman. Dalam bahasa Arab kita sebut apa ya? Naam, hadiqatun. Jadi kita baca dan sebut hazihi hadiqatun. Kemudian gambar seterusnya kelas. Kelas apa ya dalam bahasa Arab? Faslun. Naam. Jadi kita sebut hadza faslun. Kemudian gambar perpustakaan dalam bahasa Arab kita sebut apa ya adik-adik? Naam, maktabatun. Kemudian kita ada gambar kantin. Dalam bahasa Arab apa ya kantin? Naam, mat'amun. Jadi kita sebut hadza mat'amun. Dan yang terakhir ya adik-adik, surau, iaitu musalla. Jadi kita sebut dan kita baca hadza musalla. Baik, untuk kalimat yang dipelajari kita ada 4 kalimah untuk hazihi, iaitu qa'atun, idaratun, maktabatun, hadiqatun. Kemudian bagi kategori haza kita ada 6 kalimat, 6 perkataan, iaitu hammamun, fina'un,
faslun, mal'abun, musalla, dan yang terakhir mat'amun. Baiklah adik-adik, cara kita nak menggunakan ismul isyarah ini adalah hazihi qa'atun, hazihi idaratun, hazihi maktabatun, hazihi hadiqatun, haza hammamun, haza fina'un, haza faslun, haza mal'abun, haza musalla, haza mat'amun. Baiklah murid-murid, kali ini kita tengok pula kategori al-ibarat, bermaksud yang memiliki dua perkataan. Okey. Contoh, ghurfatul muallimin, ma'malul komputer, dukkanul madrasati, ma'malul ulumi, ghurfatul mudiri. Kalimah ini mempunyai dua perkataan, disebut sebagai al-ibarat. Baik, pada pembelajaran kali ini kita lihat pula bagaimana kita nak memahami al-ibarat ini untuk kita tetapkan dan kita kategorikan untuk hazihi dengan haza. Sebelum itu, mari kita fahami terlebih dahulu untuk haza. Bagi perkataan yang dikategorikan sebagai al-ibarat farasa yang mempunyai dua perkataan, penggunaan haza berpandukan perkataan yang pertama itu tidak diakhiri dengan ta marbutah. Dan yang kedua untuk hazihi, bagi perkataan yang dikategorikan sebagai al-ibarat iaitu perasa yang mempunyai dua perkataan, penggunaan hazihi berpandukan perkataan yang pertama itu diakhiri dengan ta marbutah. Okey, mari kita lihat seterusnya. Contoh perkataan adalah dukkanul madrasati. Dukkanul madrasati. Baik. Jadi kita lihat perkataan yang pertama terlebih dahulu, ada atau tidak perkataan tersebut diakhiri oleh ta marbutah. Jadi kalau tidak ada, maka kita letakkan di kumpulan haza. Manakala untuk contoh perkataan bagi hazihi iaitu ghurfatul mudir. Ghurfatul mudir. Cuba perhatikan kalimah yang pertama, ada tak perkataan tersebut mempunyai huruf ta marbutah pada akhir perkataan dia. Sekiranya kalimah yang pertama mempunyai ta marbutah, maka kita gunakan hazihi. Okey, untuk memahami dengan lebih terperinci, lebih mendalam, jom kita saksikan slide seterusnya. Mari kita lihat dan kita buat sama-sama latihan ini. Okey, contoh yang pertama, ghurfatul muallimin. Cuba perhatikan kalimah yang pertama. Okey, ghurfatul muallimin ada dua perkataan di situ. Cuba perhatikan kalimah yang pertama, ada tak ta marbutah? Ya. Jadi di situ kita letakkan dalam kumpulan hazihi. Hazihi ghurfatul muallimina. Baik, seterusnya ma'malul komputer. Yang mana satu kumpulan dia? Naam, haza. Kenapa haza? Sebab kalimah yang pertama tidak ada ta marbutah. Seterusnya kalimah dukkanul madrasati. Yang manakah satu kumpulan dia? Naam, hadza dukkanul madrasati. Walaupun kalimah yang kedua mempunyai ta marbutah, ia tetap tidak dikira kerana kita melihat kepada perkataan yang pertama sahaja. Seterusnya ma'malul ulum. Ma'malul ulumi. Yang manakah satu kategori dia? Naam, kategori haza ma'malul ulumi. Kemudian yang terakhir ghurfatul mudir. Yang manakah satu kumpulan dia?
Naam, hazihi ghurfatul mudiri. Baik. Seterusnya, mari kita lihat dan kita menetapkan gambar yang dipaparkan dengan kalimah yang ada di atas. Mari kita lihat gambar yang pertama, gambar bilik guru. Dalam bahasa Arab kita sebut apa ya murid-murid? Naam, ghurfatul muallimina. Baik, seterusnya makmal sains dalam bahasa Arab kita sebut ma'malul ulum. Jadi kita sebut hadza ma'malul ulum. Gambar seterusnya bilik guru besar. Dalam bahasa Arab kita sebut ghurfatul mudir dan kita gunakan dalam kumpulan hazihi. Okey, ghurfatul mudir sebab ada tamarbutah dalam pada perkataan yang pertama. Dan yang seterusnya ma'mal komputer. Naam. Dalam bahasa Arab kita sebut ma'malul komputer, ma'malul komputer. Jadi di situ nanti ada tamarbutah dalam perkataan yang pertama. Kita gunakan hadza ma'malul komputer. Dan yang terakhir kedai sekolah. Kita gunakan dukkanul madrasati, kita gunakan hadza. Baik. Bagi kategori al-ibarat, kita ada 5 perkataan, kita ada 5 semua sekali. Jadi, bagi kategori hazihi, kita ada 2, ghurfatul muallimin dan ghurfatul mudir. Kedua-dua al-ibarat ini memasuki kategori hazihi kerana pada kalimah yang pertama ini mempunyai tamarbutah. Okey, pada akhir kalimah dia. Dan kalimah haza, okey, bagi kalimah haza, bagi al-ibarat untuk haza, kita gunakan dia dalam kategori haza kerana pada kalimah yang pertama tidak ada tamarbutah. Okey, contoh ma'malu dukkanu. Walaupun kedai sekolah ada tamarbutah di akhir kalimah yang kedua, tetapi tidaklah dikira untuk kita kategorikan kumpulan haza. Okey, murid-murid, itu sedikit penerangan daripada muallim berkenaan bagaimana kita nak mengkategorikan kalimah-kalimah, kita nak kategorikan al-ibarat untuk ismul isyarah lil qarib yang kita pelajari iaitu hazihi dengan hadza. Terima kasih. Syukran jazilan ala husni intibahikum wa istima'ikum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.